ilmu sains. Dan saya penuh yakin dalam Al-Quran banyak fakta-fakta saintifik yang tidak pernah diketahui oleh manusia zaman turunnya Al-Quran, sebagai tanda ini adalah mukjizat Al-Quran. Dalam surah Fussilat ayat 53, Al-Quran telah pun menjelaskan pada manusia, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusim hatta yatabayyana lahum annal haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, sanurihim ini perkataan past, present tense ya. Dalam bahasa Arab ni ada past tense, ada present tense. Benda yang telah berlaku, ada benda yang akan berlaku ataupun sedang berlaku. Tetapi dalam present tense, kalau ditambah sin, dia menjadi present continuous tense. Kita tidak boleh nak terjemahkan dalam bahasa Melayu sebab tidak ada grammar dalam bahasa Melayu ini. Present continuous tense, kita tak ada grammar dalam bahasa Melayu. Maksudnya benda yang sedang berlaku dan dia akan terus berlaku non-stop. Sanurihim, currently happening and continuously will be happening till the day of judgment. Sekarang sedang berlaku dan akan terus berlaku hinggalah hari kiamat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusim hatta yatabayyana lahum annal haq. Kami akan terus tunjukkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami, yang mukjizat Al-Quran, pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka semua annal haq, bahawa Quran ini benar datangnya pada Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti pada kamu semua tentang kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukjizat Al-Quran, mukjizat zaman moden, iaitu mukjizat Al-Quran dengan fakta-fakta saintifik yang membenarkan Quran datang pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran ni datangnya pada Nabi Muhammad, tuan-tuan, puan sekalian, Nabi Muhammad tidak mampu nak ceritakan fakta-fakta ini. Sebab zaman Nabi orang tak tahu. Dan ia hanya disingkap pada abad ke-20 ini. Ya, terlampau banyak fakta-fakta, insya-Allah saya ambil beberapa fakta yang ada. Pada tahun 1988, seorang profesor yang bernama Profesor Tagata Tajassian telah memulai agama Islam. Dalam satu conference, apabila beliau membentangkan tentang saraf-saraf rangsangan kesakitan yang ada pada manusia. Abang yang baju merah ni, tanya soalan ya. Bang, rangsangan kesakitan pada manusia ni, saraf yang merasakan kesakitan pada manusia berada di mana? Di jari, di kulit. Siapa kata kat kulit tadi? Mengatakan? Siapa kata kat kulit? Kulit ya? Kat kulit, okey. Kat kulit. Betul ni ya? Anda yakin dengan jawapan anda? Nama siapa Syekh? Syekh Azmin. Rangsangan kesakitan berada di kulit. Betul ya? Saya pegang Syekh Azim punya kenyataan. Rangsangan kesakitan berada di kulit. Okey Syekh, andai katalah saya siat kulit saya ini, habis kulit dah, ataupun saya bakar kulit saya hangus, kemudian tinggal daging, kemudian saya kelak daging saya, sakit tak? Ngangguk sakit kata sakit? Kenapa sakit? Hah? Tak sakit ya? Sebab apa tak sakit? Kulit hilang, rangsang saya dah. Haji, tak sakit. Kalau Haji tak percaya, cuba buat bakar tangan ni sampai hangus, kemudian kelak sakit. Tak sakit. Sebab rangsangan kesakitan berada di kulit. Sebab itulah doktor, kalau ada orang yang terbakar, apa yang doktor buat? Doktor akan ambil jarum, dia garis tu. Kalau dia maksudnya kulit masih belum terbakar, yang hitam itu baru jelaga, jadi kulit hitam.
Tapi kalau garisnya ni dia tak rasa apa, maksudnya kulit itu dah hangus. Rangsangan kesakitan tak ada di rangsangan kesakitan berada di kulit dah hangus, jadi dia tak rasa sakit. Ini fakta yang baru ditemui oleh Profesor Tagatha Tajisson, dan dia bentangkan fakta ini. Saraf yang memberikan rangsangan kesakitan berada di kulit. Okey. Jadi kalau manusia terbakar, kulitnya dah hangus, kemudian dagingnya terus dibakar, dia tak akan rasa sakit. Betul? Betul ke betul? Tak ada pilihan lain, kena kata betul. Memang betul tu fakta dia. Jika manusia terbakar, dah hangus kulitnya dan terus bakar, dia tak akan rasa sakit. Okey. Tuan-tuan sekalian, Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu perkara ini. Walaupun perkara ini tidak diketahui semasa Al-Quran turun. Ia hanya ditemui pada kurun ke-20. Mikroskop dicipta pada kurun yang ke-19. Ya, orang ramai tak tahu tentang saraf-saraf kesakitan ini. Namun ditemui saraf yang memberikan rangsangan kesakitan berada di kulit, dan Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu perkara ini. Jadi kalaulah manusia dibakar dalam api neraka, kulit dia hangus, apakah Allah akan terus bakar? Apa yang Allah buat? Allah ganti kulit yang baru kan? Sebab Allah tahu dibakar tak sakit. Dan inilah yang dijelaskan oleh Al-Quran. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sanuslihim nara kullama nadujat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Mereka yang engkar pada ayat kami akan kami humbankan dalam api neraka. Akan kami humbankan dalam api neraka. Kullama nadujat juludum, setiap kali masak kulit mereka, akan kami gantikan kulit yang baru. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya mereka rasakan azab yang pedih. Kalau kita kaji ayat ni, dapat kita fahami bahawa rangsangan kesakitan berada di kulit. Sebab bila manusia terbakar, kulitnya dah hangus, dibakar dia tak akan rasa sakit. Allah ganti kulit yang baru. Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa setiap hari manusia akan digantikan sebanyak 30 kali. Setiap kali manusia akan digantikan sebanyak 80 kali kulit yang baru, supaya merasakan azab yang pedih. Al-Quran jelaskan kepada kita, rangsangan kesakitan berada di kulit. Profesor Tagatha Tajisson menyatakan bahawa aku telah mengkaji anatomi manusia selama 16 tahun, dan kajian aku menemui rangsangan kesakitan berada di kulit. Tetapi Al-Quran rupanya telah sebutkan 1400 tahun yang lalu. Lalu dia declare keislamannya pada tahun 1988 dengan kebenaran Al-Quran. Subhanallah tuan-tuan. Ini kehebatan mukjizat Al-Quran. Di antara asbab yang telah menyebabkan orang masuk Islam dengan kebenaran Al-Quran. Dah masuk waktu Isyak, kita dengar azan dah. أشهد أن محمدا رسول
Saya ambil contoh yang kedua tentang mukjizat Al-Quran. Zaman Nabi Muhammad SAW, tak ada orang yang terbang ke angkasa. Ya, Nabi Muhammad terbang naik ke angkasa masa Mi'raj, Isra' Mi'raj ini berlaku, tetapi itulah bentuk mukjizat yang berlainan dalam suasana keadaan yang ada sekarang. Ini zaman Nabi Muhammad tak ada orang tahu kandungan oksigen tu macam mana. Makin tinggi kita naik, makin banyak oksigen ke makin kurang? Makin kurang. Apa tanda kurang oksigen? Kalau kita naik, apa tandanya? Bila kita tak kurang oksigen, paru-paru kita kurang oksigen, dada kita akan jadi sesak lah. Orang yang asma tak dapat menghirup oksigen dengan elok, dada dia akan jadi sesak. So dulu orang ingat, makin tinggi kita naik, makin bersih, makin dapat bernafas dengan elok. Tapi fakta tu tak betul. Makin tinggi kita naik, makin kurang oksigen. Dan tanda kurang oksigen, makin tinggi kita naik, dada kita makin sesak, kita tidak boleh bernafas dengan elok. Okey. Kajian yang dibuat oleh Profesor Dr. Salahuddin daripada Universiti Maghribi menyatakan bahawa kita boleh bernafas dengan elok, tak ada sebarang masalah dalam jarak 12,000 kaki. Gunung Everest berapa kaki tinggi? Gunung Everest. Sebab tu nak naik puncak Everest ni, kita masih boleh bernafas. Orang yang biasa, orang Nepal naik puncak Everest tanpa pakai oksigen. Tetapi di antara 12 hingga 16,000 kaki ni, kalau kita tak gunakan oksigen, dada kita mungkin mula rasa sesak. Tapi menjangkau lebih pada 25,000, kita boleh mati kalau tak pakai bekalan oksigen. Semakin tinggi kita naik, makin kurang kandungan oksigen. Bila orang tahu benda ni, tuan? Apabila kapal terbang dicipta. Kapal terbang dicipta, the first person who fly in the history of human being, siapa dia? Ramai orang sebutkan Wright Brothers kan, which is wrong, salah. Wright Brothers mencipta kapal terbang pada kurun ke-20 kan. Tahu tak tuan-tuan, orang yang pertama mencipta kapal terbang dalam sejarah manusia ialah Ibn Firnas. Orang yang hidup 200 tahun selepas wafat Nabi Muhammad SAW. Ibn Firnas lah orang yang pertama sekali terbang dalam sejarah tamadun manusia. Cuma dia tidak dapat mendarat dengan elok, sehingga kan pinggang dia rosak. Dan Ibn Firnas lah orang yang pertama menemui belian yang boleh digunakan untuk potong cermin. Ibn Firnas lah orang yang pertama yang mencipta cermin menggunakan pasir. Dan Ibn Firnas lah orang yang pertama dapat menguraikan bagaimana berlakunya kilat dan petir di angkasa. Dan dialah orang yang pertama terbang dalam sejarah tamadun manusia. Di Iraq sampai sekarang masih ada lagi kapal terbang, lapangan terbang antarabangsa Ibn Firnas. Dan tubuh Ibn Firnas masih ada lagi di Iraq sampai sekarang. Di Libya pernah melakukan stamp dengan gambar Ibn Firnas sebagai kenangan. Dialah orang yang pertama terbang dalam sejarah tamadun manusia. Tapi yang kita belajar, orang yang mencipta kapal terbang ialah Wright Brothers. Betul, orang yang pertama kali mencipta mesin yang boleh membawa manusia terbang ialah Wright Brothers. Tapi orang yang pertama terbang bukan Wright Brothers. Taib. Apabila kapal terbang dicipta, manusia boleh merendah angkasa. Dikala itu manusia mengetahui makin tinggi kita naik, makin kurang kandungan oksigen. Tapi Al-Quran telah menyediakan 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan, sebelum manusia merendah angkasa raya. Selain Nabi Muhammad SAW, itu mukjizat yang tidak boleh kita jadikan sebagai panduan untuk mengukur kandungan oksigen. Tidak ada manusia yang merendah angkasa raya, manusia tidak mengetahui kandungan oksigen makin tinggi makin kurang. Tapi Al-Quran telah menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Kita boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat 125, di mana Allah SWT menjelaskan, wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Sekiranya Allah nak berikan hidayah pada seorang itu, Allah akan lapangkan dadanya dengan Islam. Tapi sekiranya Allah nak sesatkan dia, Allah akan jadikan dadanya sesak, sempit. Ini perkataan dia. Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, sesak, sempit.
ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia naik ke langit. Allah tak sebutkan tentang oksigen, tapi Allah sebutkan simptom orang kurang oksigen ialah dada sesak, dada sempit. Berarti makin tinggi kita naik, makin kurang kandungan oksigen. Allahu akbar tuan-tuan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin Quran ni datang pada manusia. Yang zaman itu turunnya Al-Quran, ilmu ini tak dapat dijangkau oleh manusia. Satu contoh yang mungkin rapat dengan sejarah orang Melayu, sejarah Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Sultan Mahmud Mangkat di Julang berlaku di negeri saya, Johor. Sultan Mahmud Mangkat di Julang sebab apa, bang? Sultan Mahmud Mangkat di Julang sebab apa? Sebab suami dan Anom tuntut bela terhadap kematian isteri, itulah. Suaminya pergi membela negara, pergi berperang, dan Anom mengandung. Nak jadi cerita tuan-tuan, mengandung kemudian mengidam pula buah nangka. Dan nak jadikan cerita, tak ada pokok yang berbuah, sedangkan nangka ni tak ada musim. Nangka pokok yang tak ada musim, dia sentiasa berbuah. Tapi nak jadi cerita, seluruh Johor tu tak ada pokok yang berbuah, satu pokok yang berbuah. Dan satu pokok berbuah, hanya sebiji saja yang berbuah. Ini nak jadi ceritanya. Oleh kerana hanya sebiji pokok yang berbuah, satu pokok yang berbuah, sebiji pula tu berbuah, dan Sultan nakkan buah nangka ini menjadi santapan Sultan. Tapi Dang Anom mengidam, dan Anom merayu-rayulah pada penjaga istana supaya bagi sedikit pada beliau. Penjaga istana ni bimbang, takut Sultan murka. Tapi oleh kerana rayuan isteri panglima yang pergi berjihad, pergi berperang ni, membela negara, takkan dibiarkan, bagilah sedikit. Apabila Sultan tahu, Sultan murka. Dan Anom menyatakan, wahai tuanku, bukan patik yang makan nangka, yang makan nangka ialah bayi dalam kandungan. Biasa tak dengan cerita ni? Biasa kan? Tahu tak cerita ni? Tahu. Kemudian dibelah perut Dang Anom, lalu didapati bayi bayi itu sedang makan buah nangka. Betul? Ini cerita mengarut, bohong. Mana bayi boleh makan nangka, tuan-tuan? Bohong. Orang dulu boleh ditipu lah. Orang sekarang mana boleh, benda tu tak betul. Kalau ibu-ibu makan kambing, anak makan kambing ke? Kita makan mie bandung, anak kita pun makan mie bandung kat perut, ada? Itu tak betul. Anak kita dalam kandungan ibu dapat makanan melalui tali pusat. Dan anak, kalaulah kita makan, ibu makan, makanan tu masuk dalam perut. Dulu orang tak tahu mana perut mana rahim, semua dalam sini. Ingat satu bekas, rupa tak sama. Perut dengan rahim tak sama. Perut kat atas, rahim kat bawah. Dulu orang tak tahu, ilmu pembedahan ni tak ada, jadi orang tak tahu. Dan kalau kita perhatikan, bayi yang berada di alam kandungan ni, dia bukan berada di perut, dia berada di rahim bahagian bawah. Dan lapisan bayi yang menyalut bayi ni ada 3 lapisan. Lapisan pertama, lapisan plasenta ataupun kita panggil uri. Lapisan kedua ialah lapisan rahim. Lapisan ketiga ialah lapisan yang kita nampak bahagian perut ni. 3 lapisan yang dulu manusia tak tahu langsung perkara ini, tuan-tuan. Hinggalah adanya ilmu pembedahan ni, barulah nampak, subhanallah, ada 3 lapisan. Dan subhanallah, bayi tidak berada dalam perut, bayi berada dalam rahim. Tapi kita lihat Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Ar-Rum, huwallazi ja'ala lakum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dialah Allah SWT yang menciptakan kamu dalam perut ibu kamu, kejadian yang sempurna sebahagiannya dan belum sempurna sebahagiannya, dalam 3 lapis kegelapan. 3 lapis kegelapannya apa? Lapisan yang pertama lapisan uri, plasenta, lapisan kedua lapisan rahim, lapisan ketiga lapisan perut. Bagaimana Nabi Muhammad boleh ceritakan perkara ini, tuan-tuan? Sedangkan zaman Nabi Muhammad ilmu pembedahan ini tidak wujud. Dan Nabi Muhammad, it is impossible for him to explain in detail all these facts.
It only being discovered by the scientists in this millennium. So it is impossible. Quran ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ini di antara mukjizat yang saya sebutkan tadi. Allah dah sebutkan mukjizat ini akan terus tersingkap di alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri. Bang, matahari mengelilingi bumi ke bumi mengelilingi matahari? Bumi mengelilingi matahari. Matahari bergerak tak? Matahari bergerak? Tak, matahari bergerak ke tak? Bergerak? Soalan saya, matahari bergerak ke tidak? Tak bergerak, betul? Habis yang kita baca selalu dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari tajri dalam bahasa Arab jara yajri, maksudnya berlari, movement from place to another place, pergerakan satu titik ke satu titik, masih bergerak. Matahari bergerak. Yang kita duk kata matahari tak bergerak, pasal apa? Mana yang betul? Saya tak nak jawab. Balik bincang anak bini. Tadi ustaz tu kata matahari bergerak. Dalam Quran, dalam surah Yasin, dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Yunus sebutkan matahari bergerak. Kenapa kita duk katakan matahari tak bergerak? Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari bergerak ke tempat yang ditentukan oleh Allah SWT. Ini adalah ketentuan oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. So apa maksud matahari bergerak? Jawapannya di siaran akan datang. Bincang sama balik bincang suami isteri, anak pinak. Tadi ustaz tu cakap matahari bergerak. Apa maksud? Tuan-tuan sekalian, saya bukan nak cerita tentang sains, saya bukan nak cerita tentang biologi. Walaupun banyak fakta-fakta saintifik, terlalu banyak fakta saintifik, antaranya Big Bang Theory, janin dalam kandungan ibu, lelaki dan wanita daripada benih mana. Kemudian matahari terbit di barat, bagaimana boleh buktikan? Dan ia telah pun berlaku di planet Marikh. Matahari terbit di barat telah pun berlaku di planet Marikh. Dan para saintis menyatakan bahawa very soon ia akan berlaku di muka bumi ini, di bumi kita. Planet Marikh dengan planet bumi tak jauh sangat berbanding dengan planet Pluto. Tapi terbit matahari di barat telah pun didetect oleh para saintis berlaku di planet Marikh. Dan banyak lagi fakta-fakta saintifik yang telah menyebabkan ramai para saintis memeluk agama Islam. Inilah gambaran saya gambarkan Al-Quran sebagai mukjizat. Saya bukan nak ceritakan tentang ilmu geografi, ilmu fizik, ilmu sains, ilmu astronomi, tapi Allah memberikan hidayah pada manusia pada jalan-jalan yang berbeza-beza, tuan-tuan. Pada jalan yang berbeza-beza. Mungkin kalau Allah panjangkan waktu kita, ada waktu yang lain, saya bincangkan lebih detail beberapa contoh-contoh fakta saintifik yang ditemui oleh para saintis menyebabkan ramai orang yang teruja dengan agama Islam. Orang teruja dengan